على هذا المعهد خير الجزاء وأن يبارك فيهم وأن يكثر من أمثالهم وأن يضاعف البركة فيهم في الدنيا والآخرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memulai tausiahnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebaik-baik pahala kepada mereka yang berkhidmat untuk membangun tempat ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup-hidup beliau, dan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang seperti beliau, yaitu mereka yang berkhidmat untuk mendirikan tempat seperti ini. هذا المجلس أيها الأحباب الذي حضرتم في هذه الليلة فيه، ولا شك أنكم حضرتم لتوصلونا وتربطون قلوبكم بربكم وبمولاكم. Majlis ini, wahai kekasihku, wahai kalian semua, yang dimana kalian hadir di majlis ini tak lain tak bukan tentunya untuk menyambungkan hati kalian kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. أتدرون ما الفائدة من إقامة مثل هذه المجالس التي يجمعكم فيها على الله تبارك وتعالى؟ Apakah kalian tahu apa hikmah, apa faedah daripada majlis yang dimana kita semua duduk di majlis ini karena Allah Subhanahu wa taala? ويجمعكم هذا الشيخ المبارك ويقيم لكم مثل هذه المجالس لتزدادون بها اقترابا من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Yang dimana syekh kita, pimpinan pondok pesantren, telah mengumpulkan kita di tempat ini supaya lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إن أقل فائدة يحضر بها من يحضر ومن يجيء إلى مثل هذه المجالس هي مغفرة ذنوبه. Berkata para ulama bahwa sekurang-kurang faedah hadirnya di majlis ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya. حتى جاء في الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه إن أقل ما يقوم به الإنسان أن قوموا مغفورا لكم. Bahkan datang dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari beliau bahwa tidaklah orang berdiri dari majlis-majlis ilmu itu kecuali dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. فإن شاء الله في هذه الليلة يغفر الله لنا جميع الذنوب. ويصدق على مجلسكم هذا قول الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد، يقول ذا جمع لا شك تغفر به جميع الذنوب. Berkata Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yaitu pengarang kitab maulid yang terkenal Simtudror, apa kata beliau, tidak ada majlis seperti ini kecuali majlis seperti ini menghapuskan dosa-dosa.
فإن شاء الله تعالى يغفر الله لنا ولكم جميع الذنوب والحوب. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majlis kita ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. ولذلك جاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم: إن مجالس الذكر هي مجالس اصطفاء الرحمن جل في علاه. Maka datang dalam sebuah hadis bahwasanya majlis ilmu itu adalah majlis اصطفاء الله، أي المجالس التي يصطفيها ويحبها الله. Yaitu majlis yang dimana yang hadir dalam majlis itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. فكلكم حضرتم، لماذا حضرتم؟ ما الذي أحضركم في هذه الليلة؟ Kenapa kalian hadir di majlis ini? Apa yang menyebabkan kalian hadir di majlis ini? هل وعدكم أحد ويعطيكم فلوس؟ Apakah seseorang telah mengajak kalian dan memberikan kalian uang? هل وعدكم أحد ويعطيكم شيء من أموال الدنيا؟ Apakah ada seseorang memberi kalian sesuatu daripada dunia? أم أنكم جئتم لتسمعون الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Atau kalian datang di sini untuk mendengar selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? ولذلك كم من حاضر معنا في مجلسنا هذا يدخل بوجه عليه ظلمة ويخرج بوجه عليه نور كبير. Maka berapa banyak orang yang hadir di tempat-tempat seperti majlis ini, datang dalam keadaan mukanya itu suram, tetapi keluar dari majlis seperti ini penuh dengan cahaya. هذه مجالس التذكير أيها الأحباب، كما قال سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، قال مجالس التذكير عديمة النظير. Berkata Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, apa kata beliau? مجالس التذكير عديمة النظير، ليس لها مثيل. Majlis tazkir, majlis tausiah seperti ini tidak ada mathil, tidak ada duanya. وحضرتم أيضا لتصلون على هذا النبي. Dan kalian menghadiri majlis ini supaya kalian terhubung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali. ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها 100. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 100 kali. ومن صلى علي 100 صلى الله عليه بها 1000. Dan siapa saja yang berselawat kepada Rasulullah 100 kali, maka Allah berselawat kepadanya 1000 kali. ومن صلى علي 1000 فهو في كرم وضيافة الرحمن. Maka siapa saja selawat kepadaku 1000 kali, maka ia dalam kemuliaan dan dalam jamuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kam sallaitum fi hadhihi al-laila ala hadha an-nabi? Alhamdulillah, berapa kali kita selawat kepada Nabi di dalam majlis ini? Aturid yashfa' fika Rasulullah yawm al-qiyamah? Apakah kita mau nanti disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat? Fa in aradta an yashfa'a fika sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah fasalli alaihi 10 fi as-sabah wa 10 fi al-masa kama warada fi sunan sayyidina Ibn Majah qala man shalla alayya 10 fi as-sabah wa 10 fi al-masa أدركته شفاعتي
يوم القيامة. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka berselawatlah kepada beliau sebagaimana yang tertara di Sunan Ibnu Majah. Selawatlah kepadaku di waktu pagi 10 kali, dan selawat kepadaku di waktu sore 10 kali, maka ia telah berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالصلاة على هذا النبي هي مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah kunci kebahagiaan di dunia dan kunci kebahagiaan di akhirat. والذي يكثر من الصلاة والسلام على هذا النبي في هذه الدنيا قال العلماء يجيء يوم القيامة وعلى وجهه نور أكبر من نور الشمس. Dan barang siapa yang memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka nanti di hari kiamat wajahnya bercahaya melebihi cahaya matahari. دخل يوما من الأيام سيدنا أبو الدرداء على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لبيك، قال له كم أجعل لك من صلاتي عليك يا رسول الله. Suatu ketika Abu Darda sahabat Nabi bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kata Abu Darda ketika bertamu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berapa kali aku berselawat kepadamu? Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta 10. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau mau 10 kali. In syi'ta 100. Jikalau engkau mau 100 kali. In syi'ta 200. Jikalau engkau mau 200. In syi'ta 1000. Jika engkau mau 1000 kali. In syi'ta 2000. Jika engkau mau 2000 kali. Qala lahu astati'u an azida ya Rasulullah. Maka berkata Ibnu Darda, ya Rasulullah, aku mampu melebihi daripada demikian. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه. Maka Nabi pun kagum daripada jawaban beliau. فقال له إن أكثرت من الصلاة علي كفاك الله ما أهمك من أمر الدنيا والآخرة. Maka apa kata beliau? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau memperbanyak selawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi perkaramu, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. وهكذا وقال العلماء إن من أسباب زيادة الرزق عند الإنسان كثرة الصلاة والسلام على النبي محمد. Berkata para ulama, sesungguhnya termasuk bagian daripada sebab-sebab dibukanya pintu rizki kita di dunia ini adalah memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا شرف عظيم وكلنا نبتغي ذلك. أتريد زيادة في رزقك ومالك وولدك فعليك أن تكثر من الصلاة على هذا النبي. Dan ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Jikalau kita ingin bertambah rezeki kita, harta kita, anak-anak kita, maka perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والمكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويوم القيامة هو من أعظم السعداء يوم القيامة. Orang-orang yang memperbanyak selawat kepada Nabi selama di dunia, maka dia adalah orang-orang yang paling besar kelak bahagianya di akhirat. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا يوم القيامة
أكثركم علي صلاة. Sesungguhnya umatku yang paling kelak berhak mendapatkan syafaatku, yang paling dekat kelak kepadaku di akhirat, kata Nabi, merekalah yang paling banyak berselawat kepadaku, kata beliau. هذا أعظم وأعظم وأعظم الأشياء في حياة الإنسان في هذه الدنيا، إنما هي أن يكثر الصلاة على هذا النبي حتى يكون قريب منه يوم القيامة. Perkara yang paling agung, yang paling agung, yang paling besar kepada diri manusia adalah ketika ia memperbanyak selawat kepada Rasulullah sehingga ia kelak di akhirat dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأنه أيها الأحباب ليس هناك والله سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا في القرب من هذا الحبيب. Karena tidak ada kebahagiaan yang hakiki, baik itu kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat, kecuali kita bisa dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهكذا فمفتاح السعادة ومفتاح الخيرات والبركات في الدنيا ويوم القيامة هي الصلاة والسلام على هذا الحبيب محمد. Dan itulah pintu daripada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا أقل من أن تأتي في يومك وليلك عشر الصباح وعشر المساء حتى تدركك شفاعة هذا النبي يوم القيامة. Sekurang-kurangnya, sepaling sedikit-sedikitnya kita berselawat kepada Nabi 10 di waktu pagi, 10 kali di waktu sore, sehingga kita telah berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولذلك قال العلماء من خصائص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها مقبولة في جميع الأحوال وفي جميع الحالات مقبولة. Maka termasuk daripada kekhususan ibadah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang satu ini diterima dalam kondisi apapun dan dalam hal apapun. ولذلك قال عليه أفضل الصلاة، قال بعض العلماء أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. Berkata para ulama, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berselawat kepada Nabi ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah kita, salat kita, zakat dan lain sebagainya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara diterima dan antara ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ajaib wa gharaib as-salah wassalam ala hadha an-nabi annaha maqbulah على أي حالة كانت، حتى وأنت تطبخين الطعام صلي وسلمي على رسول الله فإنه يكون لك خيرا كبيرا. Maka termasuk khususnya keistimewaan ibadah selawat ini, maka ibadah ini dalam hal apapun pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita memasak sekalipun, jangan pernah lupa mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anti taghsilin al-malabis salli wa sallimi ala sayyidina Muhammad. Dan kadang-kadang ketika engkau menyuci pakaian, jangan lupa selawat kepada Nabi Muhammad. Wa hakadha famiftah min mafatih as-sa'adah fi dunya wa yawm al-qiyamah هي كيف تكثر من الصلاة على هذا النبي. Dan begitulah kunci kebahagiaan dunia dan di akhirat, tergantung bagaimana engkau selama di dunia, sedikit atau banyaknya selawatmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik
وسلم على هذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيها الأحباب كان أحدا من أكابر العصاة أهل المعصية وأهل الفسق وأهل المصائب والكبائر. Diriwayatkan, diceritakan ada pernah seorang ahli maksiat, paling besar maksiatnya. كان هذا ما من ذنب من الذنوب ولا معصية من المعاصي إلا وقد عملها وفعلها. Dan dia telah melakukan seluruh maksiat, tidak ada maksiat, tidak ada dosa-dosa, pasti sudah pernah dilakukan oleh orang ini. فلما حضرته الوفاة وتوفي Tetapi manakala ketika dia sudah hendak sakaratul maut, ketika hendak meninggal dunia, فلما حضرته الوفاة اسود وجهه وخرجت روحه وهو على حالة غير مرضية عند الله تعالى. Maka ketika dia sakaratul maut, maka hitamlah wajahnya dan keluarlah ruhnya dalam keadaan dia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. حتى لما اسود وجهه وتوفي جاء ابنه وجلس يبكي. الآن كيف سيخبر الناس بوفاة أبوه؟ هذا وجهه كله أسود. Sehingga ketika dia sudah meninggal dunia, wajahnya sudah hitam, maka duduklah anaknya di sampingnya, sedih. Bagaimana saya mengkabarkan kepada orang-orang tentang kematian ayah saya dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan wajahnya yang hitam. فتعجب هذا الابن وصار متحير، ماذا يفعل؟ فقال يا رب خلصني من هذا المصيبة التي أنا فيها. Maka anak ini pun bingung, anak daripada almarhum ini bingung, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, keluarkanlah aku daripada masalah ini, daripada musibah ini. فلما نام في ليلته هذا الابن رأى في المنام كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ودخل إلى الغرفة التي كان فيها ميتا أبوه ومسح على وجهه. Maka manakala si anak ini tidur, anak dari almarhum ini tidur, maka seolah-olah dia ini bermimpi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang memasuki rumahnya dan memasuki kamar di mana ayahnya tadi yang mayit, yang meninggal ada di kamar itu, kemudian mengusap wajah si mayit tadi. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على وجهه. Maka masuklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengusap wajah mayit tadi. فاستيقظ هذا الرجل من النوم مذعور وخائف. Maka bangunlah seorang anak ini daripada tidurnya dalam keadaan ketakutan, gentar. فقال هل الرؤيا حقيقة أم الرؤيا كذب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان لا يتمثل بي ومن رآني في المنام فقد رآني حقا. Maka anak ini bingung, ini mimpi yang barusan saya lihat, apakah ini mimpi benar, apa mimpi bohong? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya syaitan itu tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi. Maka siapa saja di antara umatku yang bermimpi melihat aku, maka itulah aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فتعجب هذا الرجل، أبوه عاصي كبير، كيف يجي النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على وجهه؟ قال فلما دخل إلى الغرفة التي فيها موجود أبوه قال كشف الغطاء عن وجهه فرأى وجهه يلمع
من شدة النور. Maka manakala seorang anak ini keluar dari kamarnya dan menuju kamar di mana mayit tadi diletakkan, kemudian dia membuka tirai, maka dia takjub ketika melihat wajah ayahnya yang tadinya hitam ternyata berkilau dipenuhi dengan cahaya. فقال يا رب أريني كيف كان هذا وجهه أسود والآن صار وجهه أبيض. فنام هذا الولد مرة ثانية فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له هذا وإن كان كثير المعصية والذنوب إلا إنه في نفس الوقت كثير الصلاة والسلام علي فأنا أشفع فيه يوم القيامة بسبب أنه كثير الصلاة والسلام علي. Maka anak ini berkata, ya Allah, bagaimana mungkin ayah saya seorang ahli maksiat kok bisa seperti ini, bisa wajahnya bercahaya yang tadinya hitam pekat. Kemudian anak ini tidur untuk kedua kalinya. Ketika dia tidur, maka bermimpi lagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Walaupun ayahmu itu ahli maksiat, segala maksiat ia lakukan, tetapi di sela-sela waktunya dia tidak lupa mendirikan berselawat kepadaku, maka akulah yang memberikan dia syafaat, kata Rasulullah SAW. وهكذا أيها الأحباب شأن الصلاة والسلام على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Begitulah agungnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ألف الإمام ابن حجر عليه رحمة الله رسالة وأسماها كيف تكون من المحبوبين عند رسول الله. Al-Imam Ibnu Hajar, نعم. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis sebuah kitab yang berjudul Kaifa an takuna mahbuban indallah. نعم. Bagaimana engkau bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? فإذا كنت محبوبا عند الله فأنت محبوب عند بقية عباد الله أجمعين. Maka jikalau engkau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah engkau akan dicintai oleh makhluk-makhluk hamba-hamba yang lain. فالله يجعلنا وإياكم من المكثرين من الصلاة والسلام على هذا النبي. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan hamba yang selalu memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yarzuqna wa iyyakum ajma'in fid dunya ziyaratahu. Amin. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan langkah kita untuk bisa menziarahi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil akhirati syafa'atahu. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yahrimna ru'yatahu. Dan jangan sampai kita dihalangi daripada melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman syafa'a fihi Rasulullah irtaqa ila darajatin 'aliyah. Maka siapa saja umat beliau yang disyafaati oleh beliau, maka dia akan naik ke level yang sangat tinggi. Insyaallah nakun wa iyyakum wal hadirin ajma'in mimman yashfa'u fina Rasulullah. Maka semoga semua kita yang hadir ini adalah adalah umat beliau yang telah disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yawman min al-ayyam dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadits khatir. Qala alaihi salatu wassalam, wailun li'aini aw wailun li'ainin la tarani yawmal qiyamah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengucapkan sebuah hadis yang sangat khatir sekali, bahaya sekali. Apa hadis itu? Seram hadisnya. Apa kata beliau? Celakalah terhadap mata yang tidak melihatku kelak di hari kiamat.
فأي عين لا ترى وجه هذا الحبيب كيف ستراه يوم القيامة؟ العين الذي لا ترى وجه رسول الله يوم القيامة فهي عين بعيدة عن الله ورسوله. Maka mata yang tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, itulah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. فالله يجعلنا والحاضرين أجمعين ممن يشفع فيهم هذا النبي. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita kelak semua diberikan syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أصلحنا وانظر إلينا وعاملنا بمحض جودك وكرمك واستر شؤوننا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وعن بابك لا تطردنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ضاعف اللهم البركة في هذا الشيخ واجعله ممن تقبلهم يقبل الناس عليهم على الله، واجعله سببا لفتح قلوبهم وهدايتهم وربطهم بمولاهم في الدنيا والآخرة. اللهم اكتب له التوفيق وأدخله في دائرة خير فريق. اجعلنا اللهم وإياه من الموفقين المقبولين ظاهرا وباطنا. اللهم أصلح شأننا وارفع منزلتنا وقدرنا ومكاننا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارزقنا السعادة والحسنى والزيادة. بلغنا مراتب الشهادة بعد طول العمر بالطاعة والعافية والاستقامة والبركة. وضاعف البركة في الحاضرين أجمعين. اجعلهم هداة مهديين رعاة مرعيين. حققنا بالحقائق الظاهرة وادفع عنا الشرور ما ظهر منها وما بطن، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا وأنت راض عنا بخير ولطف وعافية. وارزقنا كمال السعادة والحسنى والزيادة. واختم لنا بما تختم به لأصفيائك وأوليائك. واجعلنا من المقربين والمحبوبين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله. وقد طلب لكم الشيخ المبارك طلب لكم الإجازة، والإجازة هي عبارة عن الارتباط والاتصال برجال هذه المدرسة ورجال هذه الأماكن العلمية ورجال الطريقة الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. Syekh pimpinan pondok telah memintakan dari Syekh Ali Baharmi ijazah untuk kita semua. Ijazah itu adalah sebuah ikatan antara murid dengan guru, antara murid dengan mursyid, yang dimana mursyid ini menjadi penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وسأجيزكم في شيئان عظيمان. Dan aku akan memberikan kalian semua ijazah dalam dua hal yang sangat agung. الإجازة الأولى في راتب سيدنا الإمام الحداد
هذا الذكر العظيم عند الله تعالى. Ijazah yang pertama, ijazah Ratib Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang dimana ini Ratib ini adalah zikir yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. والشيء الثاني سأجيزكم أيضا في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Dan yang kedua, aku akan berikan ijazah, yaitu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكلا الإجازتين نرويهما عن أجدادنا جدنا سليمان باتصاله وارتباطه الكامل الكبير بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هذه الإجازة كما أجازه بذلك سيدنا الإمام الحداد، وباتصال الإمام الحداد بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نجيزكم في ذلك كما حصلت الإجازة إلى جدي عن سيدنا الإمام الحداد عن مشايخ الإمام الحداد واتصالهم وارتباطهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقولوا أجمعين قبلنا الإجازة. Yang dimana ijazah ini yang akan saya ijazahkan kepada antum semua adalah ijazah yang kami riwayatkan, yang diijazahkan oleh kami, yaitu kakek kami, kemudian bersambung kepada gurunya, bersambung kepada Imam Haddad, sehingga bersambung kepada guru-gurunya dan sampai kepada Rasulullah SAW. Dan manakala aku nanti mengijazahkan ijazah ini, maka nanti kalian sama-sama menjawab qabilnal ijazah. الله يربطنا وإياكم بهم ربط لا ينحل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يوم القيامة. Alhamdulillah, dengan berakhirannya doa dan juga ijazah, maka berakhir pula lah acara gedanya ni malamnya. Semoga pemandang yang kala disampaikan oleh Habib le Syekh, pemandang yang kala beri nasihat le Syekh, dan juga ijazah yang kala diijazah bantatnya oleh Syekh kepada gedanya pemandung, jid bermanfaat